اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 10, baris yang ke-14 daripada atas. Muka surat 10 baris yang ke-14 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketiga daripada tiga sebab. Tiga sebab hilang nama air mutlak, yang hukum asal air suci lagi menyucikan. Hilang hukum air suci lagi menyucikan ni dengan salah satu daripada tiga sebab. Ini sebab yang ketiga, yang mana air asal, air mutlak suci lagi menyucikan, maka sudah tidak lagi suci lagi menyucikan. Sebab ketiganya, sebab jatuh najis di dalamnya, di dalam air mutlak. Sebab jatuh di dalamnya, di dalam air mutlak, najis, oleh najis. Najis ni sekurang-kurang najis ada kelihatan pada mata orang yang pertengahan, bukan najis yang terlampau halus. Kemudian air yang jatuh najis ke dalam ni, padahal air itu sedikit, erti sedikit, kurang daripada 2 kolah. Jadi najislah ia air tadi itu dengan semata-mata terkena najis yang tersebut itu. Bila najis tersebut jatuh ke dalam air, terkena je najis tu dengan air, maka air tersebut najis dengan semata-mata terkena. Jadi najislah ia air dengan semata-mata terkena, bersentuh najis yang tersebut itu, yakni najis yang kelihatan pada mata orang yang pertengahan. Kemudian air yang jatuh najis ke dalamnya tu, air yang sedikit. Jadi minggu lepas kita baca dah sebab yang ketiga ni, jatuh najis ke dalam air yang sedikit. Kemudian najis mana? Najis yang kelihatan pada mata orang yang pertengahan. Kalau najis terlampau halus, dia tidak menajiskan air. Sebagai contoh, najis yang ada di kaki lalat contohnya, yang mana lalat tu memang betul-betul dia hinggap ke di atas tahi. Tiba-tiba lalat hinggap atas tahi tadi tu, dia jatuh ke dalam air yang sedikit. Maknanya di kaki lalat tu memang adalah najis tahi, tetapi halus, dia tidak menajiskan air yang sedikit tadi. Najis yang menajiskan air sedikit ni, najis yang kelihatan pada mata. Najis biasa itulah, tahi cicak ke, dia kalau halus sangat tidak dihukumkan najis, walaupun najis ada. Kalau kita pakai kantar pembesar tu, kita boleh nampak najis tu. Macam tadi, lalat yang hinggap atas tahi, dia hinggap atas pakaian kita, dia hinggap atas tubuh kita. Memang tak nampak sebab dia halus, tapi kalau ambil kata pembesar tu nampak. Tu halus,
dia tidak dihukumkan najis, dimaafkan seumpama tu. Kemudian kita pergi kepada air yang sedikit jadi najis apabila jatuh najis ke dalamnya. Bila jatuh najis ke dalam air yang sedikit, maka air tersebut dihukumkan najis. Jatuh najis ke dalam air tersebut. Adapun kalau air yang sedikit datang ke atas najis, datang ke atas tempat yang kena najis, latar ke pakaian ke yang kena najis, air datang ke atas najis, air tersebut tidak akan dihukumkan najis. Ni macam sebut minggu lepas lah. Faham sini, fahamlah berkaitan dengan hukum mesin basuh, sama ada mesin basuh tu manual ke hak automatik ke, sama sahaja. Manual, automatik sama. Kita faham sini, kita fahamlah berkaitan dengan kalaulah pakaian yang kita bubuh dalam mesin basuh hak diyakini najis. Kita bicara hak pakaian yang diyakini najis. Kalau pakaian yang tidak diyakini najis, kemungkinan ada syok di hati kita, kemungkinan pakaian tadi najis, hukum pekohnya pakaian tersebut dihukumkan suci. Cuma kotor kerana busuk, kerana berpeluh. Dia berkaitan dengan kotor, busuk, berpeluh ni, dia benda kotor, sama ada air yang datang ke atas pakaian yang kotor ataupun pakaian yang kotor jatuh ke dalam air sedikit, air kekal mutlak suci lagi menyucikan. Itu tak ada isu. Kita bicara sekarang ni najis, bukan kotor, najis. Kalau kotor, contohnya baju kita kotor, busuk, berpeluh, memang tidak najis. Air satu berdi tak sampai 2 kolah, kita pun datang pakaian kotor kita ke dalam air satu berdi, kita gonyoh, hilang kotor, hilang busuk, kita pun pergi jemur. Air dalam berdi itu kekal mutlak suci lagi menyucikan. Pada ni jangan nak kata mustakmal pula, lepas dah kita buat mustakmalnya. Mustakmal air yang digunakan untuk mengangkat hadas. Baju busuk mengangkat hadas apa? Tak ada. Air mustakmal air yang digunakan untuk menyucikan najis. Dah ini bukan menyucikan najis, hanya baju kotor, baju busuk. Air dan berdi kekal mutlak. Dah kalau kita basuh baju gitu jadi suci tak baju. Baju tu suci daripada awal lagi. Tengah kotor, busuk tu suci hukum dia. Jadi kalau tanya suci ke tak? Tak kenalah tanya gitu. Memang dia daripada hak suci. Kalau tanya hilang tak busuk begitu, boleh tanya. Hilang tak busuk? Hilang dah, kita kicah dah dalam air tu. Tapi kalau tanya dah baju hak busuk, hak kotor, basuh gitu jadi suci ke tak? Tak kenalah pertanyaan tu, sebab baju tu memang suci tapi busuk kotor. Busuk kotor bukan najis. Suci mana apa? Kita boleh buat semayang lagi. Tapi disunatkan kita semayang dengan pakaian yang bukan setakat suci tetapi bersih. Kalau kotor, kalau busuk tu panggil suci tapi tak bersih. Kita suci dan najis tu wajib. Ada ni. Suci dan najis tu wajib. Bersih daripada kotoran tu sunat. Sebab busuk-busuk, peluh-peluh ni kotor. Jadi bersih daripada kotor sunat. Suci dan najis tu syarat sah semayang tu wajib. Ada ni. Jadi sekarang ni pakaian yang kotor, yang busuk tu pakaian tu suci, bukan najis. Jadi kalau basuh gitu pakaian tu jadi suci ke tak, memang soalan tu tak betul lah. Ada ni. Jadi sekarang kita kira hak yakin najis. Di syok-syok tak ukur najis. Kalau pakaian budak yang belum mumayyiz, kecing pun tak apa pandai lagi, mungkin ada najis dia pakaian dia. Nampak tak? Bau ke tak najis dia pakai? Tak bau, hukumnya suci. Mana kotor je lah, tak hukum najis. Itu pekah. Sekarang ni kita memang yakin najis. Seluar tu kita
masa kencing sarung seluar tu, kita memang sahih lah air kencing keluar semula sikit. Tu yakin najis. Ni kita cerita pakaian yang kita basuh dengan mesin basuh hak yakin najis. Kita kalau faham sini, fahamlah hak berkaitan dengan hukum mesin basuh. Cuma macam sebut sama-sama, kita basuh pakaian kita dengan mesin basuh, tak ada pakaian najis, pakaian hanya kotor berpeluh saja. Orang pesen orang kita pula, kalau sebut kata seluar tu kena kecing tadi, dia tak bubuh mesin basuh lalu, dia pergi basuh dia paik dulu, basuh, barulah dibubuh mesin basuh. Itu perangai orang kita. Mana kalau kata seluar ni kena kecing tadi, memang dia tak akan bubuh mesin basuh, dia akan basuh kau paik dulu, akhirnya dia bubuh mesin basuh juga. Jadi tak ada isu ni. Tapi yang kita nak bicara ni, hak memang yakin najis, tanpa kita basuh kok paik luar dulu, kita bubuh dalam mesin basuh, macam jadi suci kedau. Sebab apa? Sebab akan bercampur nanti air yang sedikit dengan seluar yang ada najis. Faham tak ni? Sebab air dalam mesin basuh, air yang sedikit, jadi najis dah air tu. Dia hak jadi najis air ni apabila air yang sedikit yang jatuh najis ke dalamnya. Kalaulah air tu satu baldi, seluar yang diyakini najis, kita datangkan ke dalam air satu baldi, air tersebut automatik dihukumkan najis. Apabila najis di seluar tadi bersentuh dengan air sedikit, maka air tersebut dihukumkan najis walaupun tidak berubah sekalipun. Ada ni. Adapun kalau mesin basuh, pakaian bubuh dulu, air datang kemudian. Nak cerita ni hak berkaitan dengan jatuh najis ke dalam air, air yang sedikit dihukumkan najis semata-mata najis tadi bersentuh dengan air yang sedikit. Berbeza dengan air yang datang ke atas tempat najis. Ini cerita mazhab Syafi'i. Kalau mazhab-mazhab yang lain, bukan kata air yang datang ke atas tempat najis, najis yang jatuh ke dalam air yang sedikit sekalipun, air tersebut tidak akan dihukumkan najis selagi air tersebut tidak berubah. Dan pandangan itu juga pandangan yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah. Air sedikit, satu baldi, tiba-tiba jatuh tahi cicak ke dalam air yang sedikit. Kalau kita mazhab Syafi'i, air satu baldi tadi najis semata-mata, berubah ke tak berubah, najis. Adapun mazhab Maliki, dia juga pandangan Imam Nawawi, mujtahid tarjih dalam mazhab Syafi'i kita, tak najis air itu selagi tak berubah. Tak najis. Ada ni. Itu memang najis jatuh ke dalam air, tak najis walaupun air itu sedikit, selagi air itu tak berubah. Sebab Nabi SAW dia ada bersabda, ni al-ma'u la yunajjisu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi au ta'mihi au launihi. Air tidak akan menajiskan oleh sesuatu yang najis, melainkan apabila berubah oleh baunya, rasanya ataupun warnanya. Tu. Nabi kata air tak akan jadi air tidak akan jadi najis dengan sesuatu yang najis, melainkan berubah. Berubah bau, berubah rasa ataupun berubah warna. Sekarang ni air sedikit jatuh tak cicak, berubah ke tak? Kalau berubah najis. Berubah najis. Ijma' ulama, najis kalau berubah. Tak berubah, tak najis. Tapi air tu tak sampai 2 kolah. Nabi bersabda di hadis yang lain, al-ma'u iza balakullataini lam yahmil khubusa. Air bila sampai 2 kolah, air itu tidak akan menanggung kot najis, air itu tak akan dihukumkan najis apabila air sampai 2 kolah. Satu hadis, air tak akan dinajis, melainkan berubah.
Dia punya bau, rasa ataupun warna. Ada yang lain, air dua kolah, air dua kolah tidak akan dihukumkan najis. Ada ni. Jadi kalau air dua kolah hukum najis ni macam umum. Kalau berubah, dia pun catung dua hadis tu. Hak tadi kata air tidak akan jadi najis melainkan berubah. Jadi kalau air dua kolah Nabi kata tidak akan jadi najis jikalau tidak berubah. Kalau berubah pakai hadis ni pula. Tapi dalam hadis hanya Nabi sebut air yang sampai dua kolah tidak akan jadi najis. Kalau tak sampai dua kolah Nabi tak sebut. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia ambil mafhum dia, ambil maksud dia. Air dua kolah tidak akan jadi najis. Kalau air tak sampai dua kolah najis tu kalau tak sampai dua kolah itu mafhum yang difahamkan oleh ulama daripada Nabi kata. Tapi Nabi tak sebut air tak sampai dua kolah. Jadi dalam mazhab Maliki tak pakai mafhum gitu. Nabi tak royak sudah Hak Nabi royak air dua kolah tak akan dinajis. Tapi kalau air tak apa dua kolah najis Nabi dah royak tak payah sebab itulah dalam mazhab Maliki sama dengan pandangan Imam Nawawi, tak ada kira air tu dua kolah ke dua kolah selagi tidak berubah tak hukum najis. Tapi mazhab Syafi'i kita ambil mafhum daripada hadis tadi, kalau air tak sampai dua kolah jatuh najis maka dihukumkan najis. Hak jatuh najis ke dalam air ni pun khilaf ulama dah najis ke tak. Kita mazhab Syafi'i jatuh najis ke dalam air yang sedikit maka air tersebut dihukumkan najis. Berbeza dengan air yang datang ke atas tempat najis. Jadi sama dengan persoalan hak mesin basuh. Bukan pakaian yang datang ke atas air yang sedikit, air yang sedikit yang datang ke atas pakaian najis dalam mesin basuh. Dalam kitab Fathul Mu'in, saya nak baca ibarat dia sedikit. Wa yanjusu qalilul ma'i wa huwa ma dunal kullataini haitsu lam yakun waridan bi usuli najisin ilaihi yura bil basaril mu'tadili ghairi ma'fuin anhu fil ma'. Dan jadi najis oleh air yang sedikit. Air sedikit ni iaitu air yang tidak yang kurang daripada 2 kolah dengan berhubung dengan bersentuh najis kepada air yang sedikit. Najis yang dilihat dengan mata yang pertengahan, bukan najis halus. Tapi dalam kitab Fathul Mu'in ni jadi najis oleh air yang sedikit dengan berhubung bersentuh dengan najis. Jadi najis oleh air yang sedikit dengan semata-mata bersentuh najis dengan air sedikit. Dia qaidnya haitsu lam yakun waridan, sekira-kira tidak adalah air itu yang datang ke atas tempat najis. Ada ni air yang sedikit jadi najis apabila bersentuh dengan najis. Bila terkena najis, air sikit jadi najis sekira-kira tidak adalah air yang sedikit itu datang ke atas tempat najis. Dalam syarah dia, dalam I'anatut Talibin, ay haisulam yakunil ma'u waridan alam najisi, sekira-kira tidak adalah air datang ke atas najis, bukan air datang ke atas najis. Fa in kana waridan, maka jika adalah air itu datang, fa fihi tafsilun, ada huraian dia. Air datang atas tempat najis, dia ada tafsilan dia. Hak kita di najis ni sekira-kira najis yang datang ke atas air, bukan air yang datang ke atas najis. Kalau air yang datang ke atas najis, dia ada huraian dia pula. Ada yang kekal mutlak, ada yang jadi mustakmal, ada yang jadi najis. Ada ni air datang ke atas tempat najis. Air datang ke atas tempat najis, air tersebut dihukumkan mutlak, suci lagi menyucikan. Air yang sedikit tadi sudah bersentuh dengan najis, air datang, air itu mutlak, suci lagi menyucikan. Kita pun gonyoh, berubah air itu dengan sifat najis, air itu dia panggil air najis. Gonyoh, hilang sifat najis,
Di latar air tidak berubah, latar hukum suci, air apabila berpisah dari tempat tu, air tu dipanggil mustakmal. Jadi air yang datang ke atas tempat najis, dia ada tasih, ada hurayam, ada kekal mutlak, ada jadi mustakmal dan ada jadi najis. Di antara air yang datang ke atas tempat najis, air jadi najis, di antaranya air najis kita tak buang, jirim najis kita tak buang. Jadi jirim najis, air datang tu, tapi jirim najis kita tidak buang, maka air itu hukum najis. Sebab tu kata air yang datang ke atas tempat najis ada kekal mutlak, ada jadi mustakmal dan ada jadi najis. Adapun kalau najis datang